A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman atas kesudian curahkan ilmu di platform Google Meet Gemenur Iman yang berusaha Ibunda Hajah Rosniati Mansur selaku pengerusi beserta barisan takdir urus Gemenur Iman yang berdedikasi bagi memastikan penganjuran kuliah berjalan lancar. Yang dikasihi dan sangat saya alu-alukan jemaah hadirin pecinta ilmu, seterusnya penginfak istiqamah yang sudi mengimarahkan pengajian kuliah Duha pada Jumaat Barakah ini. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, terpilih lagi kita pada Jumaat 13 Syakban 1445 yang juga adalah hari putih bersamaan 23 Februari 2024 untuk mengimarahkan pengajian hadis Qudsi pada kuliah Duha di Gemenur Iman bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman. Masa sangat mencuburi kebersamaan kita, lalu tanpa melengahkan masa yang berharga dan barakah ini, kita mulakan pengembaraan di Tamu-Tamu Syurga ini dengan bacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz yang kita segani bagi memohon kebarakahan halaqah ilmu kita pada pagi ini, sekaligus memulakan pengajian kita pada pagi ini. Falyatafadhal mazkura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ibu-ibu, boda-boda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini perbincangan kita menyambung iaitu bacaan kitab Hadis Qudsi, dan kita akan melihat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga dengan membaca hadis di pagi Jumaat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan rahmah, memberikan hidayah, petunjuk, dan yang paling pentingnya menjadi teladan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, pada minggu yang lalu kita ada baca dua hadis. Cuma satu hadis tu kita baca dalam keadaan tergesa-gesa. Saya mohon maaf lah pada kesempatan kita pertemuan yang lalu. Jadi untuk hari ini saya akan ulangi lagi sekali satu hadis daripada Nabi SAW, iaitu kita akan baca semula hadis yang pertama di dalam kitab Rahmah Allah pada muka surat 133. Sesiapa ataupun ibu-ibu yang memiliki kitab, bolehlah lihat pada hadis yang ke-133. Okey, muka surat 133, hadis pertama di kitab Rahmah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbincang berkaitan tentang keluasan rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Hadis ni Allah Ta'ala lah yang sendiri menceritakan. Allah Ta'ala lah yang sendiri yang menyampaikan. Baik, kita tengok satu persatu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda, Allah telah berfirman. Maksudnya hadis ni hadis Qudsi. Sebab lafaznya daripada Nabi, tetapi makna hadis ini datangnya daripada Allah Ta'ala. Nabi hanya nakalkan
satu firman daripada Allah Ta'ala. Jadi kata Nabi, Allah telah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat aku mendahului ataupun rahmat aku melebihi daripada kemurkaan aku. Kalau ibu-ibu yang selalu ikuti kuliah saya, kita selalu bincang ayat berkaitan tentang rahmah. Daripada perkataan rahmah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewakili satu sifat ni dengan dua nama, iaitu Rahman dan juga Rahim. Sifat Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Manakala pada nama-nama yang lain mewakili pada satu sifat saja. Satu sifat, satu nama. Tapi Rahmah ni dia mewakili dua nama, Rahman dan juga Rahim. Dan ini menunjukkan kepada kita, inilah agama kasih sayang. Kita kena ingat, agama ni agama kasih sayang. Sebab itu orang mukmin kena ambil teladan daripada nama-nama Allah Ta'ala ni supaya kita ni bersifat dengan sifat kasih sayang. Bukan dengan sifat hasad, bukan dengan sifat marah, sifat dengki dan sebagainya. Kerana memang manusia ni sangat memerlukan kepada kasih sayang. Rahmah artinya kasih sayang ataupun belas kasih. Kalau kita pergi kepada mana-mana sekolah ataupun mana-mana individu yang melakukan kesalahan, sama ada di pejabat ataupun di dalam kalangan masyarakat, perhatikan balik, apakah punca yang menjadi sebab mereka melakukan kesalahan, jenayah ataupun melakukan macam-macam kerosakan. Antara puncanya kerana mereka kekurangan belas kasihan. Perhatikan balik. Daripada masalah rumah tangga, akhirnya anak buat masalah di sekolah. Kerana ada masalah di dalam rumah tangga, kurang belas kasih sayang daripada pasangan, menjadikan salah satu pasangannya buat masalah di tempat pejabat. Macam-macam lah. Tapi yang kita boleh katakan, betapa pentingnya kasih sayang ni, rahmah ni, sehingga manusia tanpa kasih sayang, manusia boleh melakukan sesuatu lebih daripada batasan dia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kepada kita, Allah bersifat dengan sifat rahmah dan Allah Ta'ala ni sangat memberikan, melimpahi kasih sayangnya kepada hambanya lebih daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu hadis yang kita selalu baca dan saya sebutkan berdasarkan daripada hadis Nabi dan riwayat yang sahih, Nabi menceritakan rahmat Allah ni, kasih sayang Allah ni besar. Kasih sayang Allah ni luas. Sehingga Nabi nak memudahkan kita memahaminya, Nabi kata Allah memiliki ada 100 rahmat. Nabi menggunakan istilah 100 tu adalah untuk memberikan bilangan banyak, merujuk kepada satu bilangan banyak. Dan kita boleh buat perbandingan. Yang mana kata Nabi SAW, Allah ada 100 rahmat. Satu rahmat Allah, Allah turun di dunia. Allah turunkan 1% daripada rahmat tu di dunia. Dan itu mewakili sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman. Yang kita kata sifat pemurah. Sebenarnya Rahman tu adalah kasih sayang. Tapi diterjemahkan sebagai pemurah. Sebab apa? Sebab dengan adanya 1% daripada rahmat itu, yang atas nama Allah Ar-Rahman, seluruh manusia, beriman ataupun tak beriman, soleh ataupun tak soleh, solat ataupun tak solat, munafik ataupun tidak, sama ada dia fasik ataupun tidak, semuanya di dunia ni mendapat nikmat di atas nama rahmah Allah. Dia tak bangun subuh pun pagi tadi, tapi dia bangun tetap dapat sarapan. Sebab apa? Rahmah Allah. Punya belas kasih Allah kepada makhluk. Itu baru 1%. Okay, itu baru 1% daripada rahmah Allah. Manakala kata Nabi, 99% tu berbaki di hari akhirat yang mewakili kepada sifat Allah Ar-Rahim. Allah yang maha mengasihani. Dan dia adalah khusus hanya kepada orang mukmin di hari akhirat nanti. Kita tak boleh bayang 1% yang Allah turunkan di dunia rahmah dia tu, kita kongsi antara mukmin tak mukmin, seluruh manusia lah. Berapa bilion manusia ibu-ibu? Tak terhitung berapa banyak bilion manusia hanya berkongsi satu sifat rahmah. Dan kata Nabi SAW, bukan hanya pada manusia tetapi berkongsi sifat rahmah ni kepada sesama makhluk dalam kalangan hayawan. Binatang ada kasih seorang ibu binatang kepada anak dia.
Itu semuanya kita berkongsi daripada sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Macam manalah Taj Mahal dibina sebab kasih seorang suami kepada isterinya. Kita tengok macam manalah kasihnya seorang makhluk kepada makhluk yang lain, seorang ibu kepada anaknya, kan? Seorang manusia kepada rasulnya. Kita dah baca banyak kali dan kita dah melihat banyak kali dah bukti-bukti manusia sesama mereka saling berkasih sayang. Percayalah dan yakinilah itu adalah cebisan daripada 1% kasih sayang yang Allah turunkan di dunia. Yang baki itu Allah reserve untuk hari akhirat. Jadi melihat perkara itu kita meyakini memanglah rahmat Allah itu melebihi daripada kemurkaan Allah. Dan pada kesempatan yang lalu saya dah berbincang dengan ibu-ibu, kita dah berkongsi yang mana kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita ni meluas. Kasih sayang Allah tadi tu meluas. Tadi kepada orang yang beriman, tak beriman. Kita bincang di dunia sajalah. Di hari akhirat melimpah kasih sayang Allah. Di dunia sahaja, kasih sayang Allah ni meluas. Sama adil. Beriman tak beriman. Kufur tak kufur. Semuanya dapat nikmat. Semuanya dapat kehidupan di dunia ni atas belas kasih daripada Allah Ta'ala. Lalu kita perhatikan, dalam hadis-hadis Nabi SAW bicara berkaitan tentang ada 3 hadis. Kita baca 3 hadis ni nak tunjukkan rahmat Allah. 3 hadis diriwayatkan dalam riwayat sanad yang sahih, iaitu riwayat Al-Bukhari. Kita tengok hadis yang pertama. Rata-rata ibu-ibu mesti pernah dengar hadis ni. Iaitu hadis berkaitan tentang seorang pelacur. Okay, hadis seorang pelacur. Di dalam hadis daripada Abu Hurairah berceritakan Nabi SAW telah bersabda, Nabi bercerita. Nabi kata apa? Ghufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si rakiyin yalhath. Kata Nabi SAW, ada seorang wanita ni telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ada seorang wanita ni diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan wanita ini adalah wanita yang bekerja sebagai pelacur. Kalau duduk dalam ranking dosa, dia adalah seorang manusia yang melakukan satu dosa yang paling berat. Menjadikan satu dosa-dosa besar, iaitu berzina itu sebagai satu kerjaya dia. Ini dosa besar ni. Ini seorang wanita ni yang bekerja sebagai seorang pelacur. Dan kata Nabi SAW, yang mana wanita itu telah memberikan makanan kepada marrat bikalbin ala ra'si rakiy yalhath. Dia berikan iaitu satu minuman kepada seekor anjing yang dalam kelaparan, dalam keadaan dahaga. Okay. Qala kada yaqtuluhul atash. Maksudnya dia dalam keadaan dahaga sangat anjing ni. Wanita ni adalah orang yang melakukan dosa, bertampuk-tampuk dosa dia buat. Dia beri minum kepada seekor anjing. Kalau dari sudut kedudukan seekor haiwan, ni haiwan yang bernajis berat, najis mughallazah. Kita boleh nampak dua-dua ni di mata manusia, dua-dua ni tak dipandang dan tak dimuliakan. Satu yang bekerja sebagai pelacur dan seekor lagi adalah seekor anjing. Dua-dua ni kita tak pandang pun. Dua-dua ni kita tak melihat sebagai satu kemuliaan pun. Tetapi Allah Ta'ala nak ajar kita, Allah berikan ampunan kepada pelacur ni adalah bukan kerana kedudukan dia tu, tetapi kerana perbuatan dia. Iaitu Nabi SAW kata, Allah berikan pengampunannya kerana wanita itu bila tengok anjing itu dalam keadaan dahaga yang membawa hampir kepada kematian, dia pun telah tanggalkan tudung kepalanya, lalu diikat selipernya. Macam selipernya tu ada macam menggantikan gayung, lalu dia ambil daripada perigi, ada air di dalam perigi itu, lalu diberikan minuman kepada anjing tersebut. Dan kata Nabi SAW, faghufira laha bidzalik. Kerana perbuatan itu Allah ampuni. Kerana perbuatannya itu Allah ampuni dosanya. Allah tak lihat dah kesalahan-kesalahan dia yang lepas. Dan Allah tak tengok, alah kamu bagi bantuan pada anjing je pun. Allah tak tengok tu pun. Yang Allah tengok iaitu pada perbuatan kamu. Dan kalau kita lihat perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia ni,
Bukanlah dia buat bertahun-tahun. Bukan dia buat berpuluh-puluh tahun. Dia hanya buat mungkin beberapa second ataupun beberapa minit sahaja. Ambil air, bagi minum pada anjing tu. Tapi telah diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Di sini adanya rahmah. Dia buat satu kebaikan, tapi Allah angkat kebaikan dia tu. Allah appreciate dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Betul? Kerana keikhlasan dia. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, bila Allah sebut perkataan ghafur, Allah berikan pengampunan, selalu Allah akan partnerkan perkataan al-ghafur itu dengan asy-syakur. Allah yang maha pengampun, asy-syakur. Allah lah Tuhan yang maha bersyukur. Itu terjemahan kita kan, asy-syakur maha bersyukur. Ghafurus syakur, asy-syakur itu adalah Tuhan yang maha menghargai. Para ulama tafsir kata apa? Bila Allah kata ghafur, iaitu Allah yang memberikan pengampunan berulang-ulang. Dia buat dosa banyak mana pun, dia tetap akan diampuni. Sehingga dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi menyebutkan, bila ada seorang hamba melakukan maksiat dan bertaubat berkali-kali, Allah Ta'ala tetap menyebutkan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Kalau kamu bertaubat, nescaya aku akan ampuni. Maksudnya kalau seseorang tu datang kepada Allah, bawalah dosa sebesar bumi sekalipun, Allah tetap akan ampuninya dengan sebesar bumi sekalipun. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan dia. Dan bila Allah sebut asy-syakur, Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalau kamu buat satu amalan, walaupun amalan yang paling remeh, yang paling kecil, walaupun satu sahaja, yang satu itulah yang Allah akan asy-syakur, Allah akan appreciate, Allah Ta'ala akan nilai dan Allah akan bayar dengan sebaik-baik bayaran, dengan sebaik-baik ganjaran. Yang satu tu dinilai. Kalau kita kan tak macam tu. Kalau kita orang ni buat 100 kebaikan, sekali dia buat kejahatan, kita nampak dia jahat, kita tak nampak yang dia baik. Tapi Allah tidak. Dia buatlah 1000 sekali kesalahan, sekali dia buat baik, Allah tak nampak jahat dia dah. Allah nampak kebaikan dia. Yang itu namanya rahmah. Okay? Rahmah Allah mengatasi daripada kemurkaan Allah. Bayangkan wanita ni pelacur. Beri makan kepada seekor anjing, najis mughalazah. Dan dia bagi minum tu hanya beberapa waktu, sependek saja waktu. Kita boleh nampak bagi minuman kepada binatang. Berapa sahajalah, tapi kerana dia ikhlas buat kerana Allah, Allah berikan pengampunan. Bayangkan kita, seorang ibu, seorang ayah. Ikhlas kita didik anak kita. Anak kita ni bukan haiwan kan, manusia. Ataupun kita sebut sebagai khalifah. Kita bukan bagi minum je, kita bagi makan, kita bagi minum, kita bagi pendidikan, kita bagi kasih sayang, kita bagi macam-macam segala-galanya. Bukan seminit dua, kita bagi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sampai tahap dia nak berkahwin pun kita sponsor kadang-kadang. Ada ibu-ibu yang sponsor anak-anak dia kahwin. Sepatutnya kita boleh nampak Allah Ta'ala pasti akan berikan segala macam kebaikan dan segala macam pengampunan kepada kita. Kerana apa? Kalau dibandingkan dengan wanita yang melacur tadi itu, dia dapat pengampunan hanya kerana perbuatan itu, seorang ibu dan seorang bapa lebih layak untuk dapat lebih baik daripada itu. Sebab kita bukan melakukan dosa besar dan kita bukan beri makan kepada haiwan, tapi kepada seorang khalifah. Ada orang yang ada 5 anak, 5 khalifah dia bagi makan. Dia besarkan dengan kasih sayang. Yang penting dia buat kerana Allah. Barulah kita akan nampak di situ adanya rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada perbincangan yang lain pula, di dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW bercerita. Tadi berkaitan tentang seorang wanita yang melacur, beri minum kepada seekor anjing. Allah beri pengampunan. Di dalam hadis yang lain, hampir sama dengan hadis ini, iaitu berkaitan tentang seorang wanita daripada Bani Israel. Okay, seorang wanita daripada Bani Israel daripada riwayat Abu Hurairah. Yang mana kata Abu Hurairah, Nabi SAW telah bercerita ada seekor anjing sedang mengelilingi sebuah perigi dan hampir sahaja terbunuh ataupun mati kerana kehausan. Maka datanglah seorang wanita pelacur daripada Bani Israel yang melihat keadaan anjing itu, dia cabut kasutnya lalu diberi minum kepada anjing tersebut. Lalu Allah ampuni. Dua hadis ni sama. Lebih kurang tapi diriwayatkan dengan beberapa penambahan. Kalau kita baca hadis yang ketiga pula,
iaitu berkaitan tentang seorang lelaki. Hadis riwayat Bukhari juga, iaitu Abu Hurairah sebagai perawi menceritakan Nabi mengatakan anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atash. Ada seorang lelaki ni dia melihat ada seekor anjing dia memakan tanah kerana dahaga. Kerana terlalu dahaga dia makan tanah anjing ni. Maka lelaki tersebut telah mengambil kasutnya lalu dia memberikan air kepada anjing tersebut dengan kasutnya. Okey, menjadikan anjing itu hilang dahaganya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasukkan lelaki tersebut di dalam syurga Allah. Ini nak tunjuk ada 3 hadis yang hampir sama hadisnya tetapi menunjukkan kepada kita tanda ataupun isyarat yang mana rahmat Allah sangat-sangat luas. Rahmat Allah sangat-sangat luas. Siapapun kamu, apapun posisi kamu, keadaan kamu, Allah angkat dan Allah muliakan. Dia begitu juga dengan kisah Luqmanul Hakim kan. Luqmanul Hakim. Seorang lelaki yang sebahagian ulama tafsir menyebutkan dia bukan seorang nabi. Ataupun dia bukan seorang pemerintah raja. Dia bukan seseorang yang dimuliakan. Tetapi dalam satu riwayat menyebutkan dia ini adalah seorang hamba yang hidup pada zaman Nabi Daud AS. Sebahagian tafsir mengatakan macam itu. Tapi boleh kata dia ini adalah orang kebanyakan, orang biasa. Tetapi kerana Allah uji dia dengan ujian yang berat, namun dia tak menjadikan ujian itu untuk dia bersangka buruk dengan Allah. Bahkan dia kehilangan keluarganya, kematian anak-anaknya sehingga ada seorang sahaja anak dia yang dihidupkan oleh Allah. Maka anak yang seorang itulah yang dia jaga dengan sebaik-baiknya dan dia jaga seikhlas-ikhlasnya mendidik anak itu seperti mana acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah muliakan Luqmanul Hakim ni, Allah angkat dia dan Allah rakamkan kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengabadikan namanya sebagai salah satu nama di dalam surah-surah Al-Quran. Ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kalau kita rasa saya ni bukan sesiapa pun, saya ni suri rumah saja contohlah, saya ni seorang ibu yang dah pencen je pun. Tak, di sisi Allah tidak. Rahmat Allah mengatasi segalanya. Boleh jadi amal-amalan yang kita buat yang kecil-kecil, asalkan kita buat apa yang Allah perintahkan, asalkan kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, asalkan kita menghindari diri kita daripada kejahatan dan kemaksiatan, percayalah Allah appreciate dengan amal kita, Allah akan balas dengan sebaik-baik pembalasan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan daripada firman Allah, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat Allah ini mendahului daripada kemurkaan Allah. Kalau ikut pada dosa dan kejahatan yang kita buat, macam-macam. Tetapi rahmat Allah mengatasi segalanya. Sebab itu pada pertemuan kita yang lalu, kita bincang berkaitan tentang dari sudut pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita bincang dari sudut pengampunan Allah. Bila seseorang itu melakukan dosa, sebenarnya bila seseorang itu melakukan dosa, lihatlah di situ adanya rahmat Allah. Di situ adanya rahmat Allah. So, saya bayangkan macam ni. Mungkinlah ucapan saya ni tak tepat, tapi kita melihat dengan sangka baik kepada Allah Ta'ala. Tanpa adanya seseorang itu melakukan dosa, dia tak akan nampak adanya keampunan dan adanya rahmat Allah. Kenapa saya kata macam ni? Bayangkan bila ada seseorang melakukan dosa, hatinya menjadi hitam kan? Dia buat dosa, hatinya jadi hitam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalau seseorang itu melakukan dosa di dunia, maka Allah akan selaputi hatinya dengan satu selaput setimpal dengan apa yang dia lakukan. Hatinya ada tumpukan hitam dalam hati dia. Bila tumpuk hitam dalam hati kita, menjadikan kita resah. Sebab itu siapa yang buat dosa, resah hati dia. Siapa yang buat kebaikan, tenang jiwa dia. Ini lumrah. Jadi bila hatinya jadi resah, Allah timpakan dengan mungkin ada sedikit ujian. Kita bincang pada pertemuan-pertemuan yang lama-lama tu, ingat ujian-ujian yang Allah datangkan kepada manusia di dunia semuanya bersifat masadur, kata Allah. Masadur hanyalah satu sentuhan dan belayan. Datang je ujian kepada kita di dunia, itu adalah sentuhan dan belayan. Kerana apa?
Bila seseorang melakukan dosa, hatinya ada rasa resah. Bila diresahkan hati dia, datang ujian. Bila datang ujian, membawa manusia ni wake up call, kembali semula kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada perkara-perkara ni, macam mana manusia nak kembali kepada Allah? Hidupnya dengan kenikmatan, hidupnya dengan keseronokan, ada pasangan, ada anak-anak, mudah je hidup dia. Bukankah itu menambahkan lagi dia jauh daripada Allah? Tapi dengan adanya dosa yang dia buat, dia hati gelisah. Ada benda yang tak tenanglah hati saya hari ni. Dia cari Allah Ta'ala. Kalau terkena musibah, kenapalah saya kena musibah? Automatik mulutnya akan sebut, Ya Allah, tolonglah saya, Ya Allah. Siapa lagi saya nak meminta, Ya Allah? Itu semuanya adalah rahmah daripada Allah Ta'ala. Kemudian, apabila dia kembali kepada Allah, lalu bertaubat kepada Allah, seluruh dosa yang dia buat, seluruhnya Allah ampuni. Kan kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala bukan sekadar ampuni dosanya, bahkan Allah Ta'ala menggantikan seluruh dosanya bertukar menjadi pahala. Yubaddilullah, Allah Ta'ala sendiri sebut, Allah menggantikan sayyiatihim, kejahatan-kejahatan mereka, hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, siapa yang melakukan maksiat lalu dia bertaubat kepada Allah, seluruhnya itu digantikan daripada dosa bertukar menjadi pahala. Dia bukan sekadar dosa bertukar menjadi pengampunan. Setiap dosa bertukar menjadi pahala. Bukankah itu adalah rahmah? Bukankah itu adalah rahmah? Rahmah Allah kan? Tapi bayangkan, kalau tidak ada manusia yang melakukan dosa, boleh jadi dia tak nampak. Di situ adanya pengampunan, di situ adanya rahmat Allah. Sudahlah Allah berikan pengampunan, lalu digantikan menjadi pahala setiap dosa yang dia buat. Dalam ayat-ayat yang lain yang kita bincang pada pertemuan yang lalu, setiap kali dia bertaubat, menjadikan yumatti'kum mata'an hasanah. Seluruh kehidupannya di dunia dijamin adalah kehidupan yang mata', kehidupan yang senang lenang oleh Allah. Bahkan senang lenang itu dijamin pula hasanah, senang lenang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Sebab ada manusia hidup di dunia ini senang, tapi senangnya itu dengan keresahan hati. Ada orang hidup senang di dunia, tapi senangnya itu dengan kemaksiatan. Ada orang senang hidupnya di dunia, tapi kesenangan itu menjauhkan dia daripada Allah. Tapi beza dengan orang yang bertaubat, dijamin hidup di dunianya senang lenang, dan senang lenangnya itu adalah senang lenang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain, siapa yang bertaubat, dia mengundang pengampunan Allah, dalam masa sama dia mengundang adanya jalan keluar pada setiap kesulitan hidup dia. Dia mengundang adanya bantuan daripada Allah, dan dia mengundang nikmat-nikmat daripada Allah. Allah menambah-nambah nikmatnya daripada nikmat yang sedia ada. Yang ini kita boleh baca dalam banyak ayat. Wa yumdid, kata Allah Ta'ala, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala beri dia jalan keluar pada setiap musibah dia kerana dia bertaubat, lalu Allah melipat gandakan dengan nikmat-nikmat yang sedia ada. Sebab itu selalu saya sebutkan, macam mana kita nak berinteraksi kalau kita ditimpa ujian oleh Allah. Sebab hidup ni adalah ujian kan? Hidup adalah ujian. Dengan ujian itu, bila mana kita beristighfar, kita berinteraksi dengan ujian melalui istighfar, pengampunan kepada Allah, maka Allah Ta'ala bukan datangkan sahaja pertolongan, Allah bukan sahaja berikan kita jalan keluar, bahkan Allah melipat kali gandakan nikmat-nikmat yang sedia ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bukankah itu adalah rahmah? Rahmah kan? Rahmah. Allah tak hukum hamba-Nya buat berkaitan dengan dosa. Dia buat dosa, Allah tak terus hukum dia. Allah tangguhkan dosa. Itu rahmah sebenarnya. Dah ditangguhkan, dia berikan ujian untuk dekatkan diri kepada Allah, diberikan pengampunan, diberikan balasan pahala, diberikan jalan keluar dan segala macam nikmat. Dan kerana dia bertaubat, akhirnya dia di hari akhirat Allah berikan pengampunan di atas dosa-dosanya, lalu Allah Ta'ala masukkannya ke dalam syurga-Nya. Ini rahmah-rahmah Allah yang kita boleh lihat dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain pula, Allah Ta'ala menyebutkan, apabila seseorang manusia melakukan dosa,
dia melakukan dosa, maka balasannya setimpal dengan apa yang dia lakukan. Siapa yang lakukan dosa, dia setimpal dengan amalan yang dia lakukan. Setimpal. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, asal dia berniat sahaja, terus tercatat sebagai pahala. Orang buat dosa, dia dah berniat dah. Dia dah plan dah. Tapi belum dicatat dosa. Melainkan dia dah laksanakan. Baru dicatat sebagai dosa. Tapi bagi orang yang tak melakukan dosa, melakukan kebaikan, dia baru saja niat saja, Allah dah berikan pahala. Dia baru berjalan ke arah kebaikan, dia dah dikira sebagai berpahala pada setiap langkah yang dia lakukan. Macam kita nak pergi solat jamaah kan di masjid. Kita belum solat lagi, baru berjalan. Sampai masjid. Setiap langkah itu adanya pengampunan. Setiap langkah itu adanya rahmah. Setiap langkah itu adanya darjat yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya rahmah ibu-ibu. Kemudian melakukan kebaikan pula, tadi baru niat dah dapat pahala. Dia buat pula, Allah tak balas dengan setimpal. Tetapi Allah Taala membalas ganjaran kebaikan yang dia lakukan itu dengan ganjaran yang lebih baik. Ganjaran yang lebih baik. Bukan setimpal, lebih baik. Dan sebab itu kita kena sentiasa meyakini rahmat Allah mengatasi daripada segala kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contoh, mungkin saya dah pernah baca hadis ni, tapi saya suka ingatkan pada diri saya betapa luasnya Allah Taala punya rahmah ni. Antaranya, kalau kita nak masuk Ramadan, tadi saya dengar bonda sebut tentang adanya fake puasa. Ada 3 asatizah yang akan berkongsi. Ibu-ibu akan dengar hadis itu. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, maksudnya melakukan sepanjang Ramadan tu dengan kesungguhan, dengan benar-benar keikhlasan, dia dapat satu ganjaran yang sangat besar, iaitu pengampunan di sisi Allah di atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Seluruh dosa yang pernah dia lakukan, semuanya diampuni. Misalnya usianya sekarang berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sekalipun, kerana dia puasa Ramadan yang sebaik-baik itu, kerana iman dan pengharapan kepada Allah, seluruh dosa yang lalu Allah berikan pengampunan penuh. Dia hanya beramal 30 hari, tetapi dia dapat pengampunan sepanjang hidup dia. Subhanallah. Ini rahmat Allah Ta'ala. Tetapi ada satu lagi amalan dalam hadis riwayat Bukhari yang lebih luar biasa. Tadi dia berpuasa sepanjang Ramadan dapat pengampunan penuh seluruh kehidupan dia. Tapi punya luas rahmat Allah, iaitu Nabi kata apa? Waqala al-imam, apabila imam membaca di dalam solatnya surah Fatihah sehingga imam selesai membaca Fatihah, waqulu, dan berkatalah makmum amin. Kan imam baca Fatihah, imam sebut amin, makmum pun sebut amin bersama dengan imam. Kata Nabi, man wafaqa qaulal malaikah, siapa makmum yang menyebutkan perkataan amin yang serentak dengan imam, yang serentak dengan ucapan malaikat. Malaikat kata amin, malaikat akan ucap perkataan amin serentak dengan imam. Jadi makmum yang serentak dengan bacaan imam dengan malaikat ini, Nabi menjamin ganjaran dan pahalanya sama macam orang yang berpuasa sebulan Ramadan dengan iman dan pengharapan. Iaitu dijamin dengan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan, saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, bayangkan kalau sehari kita solat jamaah 5 waktu, paling tidak kita dapat 6 kali pengampunan. Seperti mana kalau orang berpuasa Ramadan tu 6 kali dia bertemu Ramadan, 6 tahun baru dia dapat. Tapi untuk orang mukmin punya luas rahmat Allah, dia solat jamaah Maghrib, Isyak, Subuh. 3 solat ini adanya bacaan jahar daripada imam, bacaan kuat daripada imam. Kita hanya menunggu dan menyebut kalimah amin yang serentak dengan imam. Kita dapat ganjaran pengampunan di atas dosa-dosa yang lalu. Jelas ke ibu-ibu? Bukankah itu adalah rahmah dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi bagaimana manusia bila lihat satu ujian, bila datangnya satu kesulitan, dia kata, kenapalah Allah takdirkan saya macam ni? Kenapalah Allah Ta'ala buat saya macam ni? Percayalah, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya itu adalah rahmah.
Cuma kita belum mampu menyingkap rahmah itu melainkan apabila tiba masanya nanti. Seperti mana yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Kahfi bercerita tentang kisah Nabi Musa AS bersama dengan Nabi Khidir AS. Pertemuan antara Musa dengan Khidir tu, Nabi Musa tak faham apa benda yang berlaku sebenarnya ni. Apa benda yang dilakukan oleh lelaki ni, dia tak tahu pun. Tapi last kali baru dia tahu ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir tu tak mampu dikuasai oleh Nabi Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa tengok, oh baru dia tahu anak ni kenapa dibunuh. Nampak macam perbuatan tu kesilapan dan kesalahan. Tapi rupa-rupanya Allah berikan ilmu. Itu adalah kebaikan untuk ibu bapanya nanti. Sebab kalau anak tu membesar, anak itu akan menjadi anak yang merosakkan akidah, keimanan ibu bapa tu. Jadi biar anak tu meninggal kecil supaya tak merosakkan akidah. Macam itulah setiap kesulitan yang Allah timpakan kepada kita, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita, semuanya adalah rahmah. Dan saya nak sebutkan, kita kena meyakini Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat Al-Quddus dan As-Subuh. Al-Quddus dan juga As-Subuh, iaitu Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Bersih. Maha Suci dan Maha Bersih apa ini? Iaitu Maha Suci dan Maha Bersih. Diri Allah itu daripada keaiban, kekurangan dan kelemahan. Allah bersifat dengan sifat yang Maha Sempurna. Allah bersifat dengan sifat Maha Sempurna. Dan Allah Ta'ala beraf'al, melakukan satu perbuatan ataupun melakukan satu tindakan yang bebas, bersih daripada kesilapan dan kekurangan. Bila Allah Ta'ala putuskan ada sesuatu perkara yang berlaku dengan qada dan qadar dia, bagi orang mukmin meyakini apa yang Allah buat, dia berbuat dengan sifat kudus dia, sifat subuh dia, iaitu sifat bersih daripada kerosakan, daripada ketidaksempurnaan, ataupun dengan sifat kekurangan dan sebagainya. Okey, orang Melayu selalu kata kan, setiap benda yang berlaku pasti ada hikmahnya. Memang betul. Sebab itu adalah sifat Allah, iaitu Allah Al-Quddus dan juga As-Subuh. Okey. Baik, sekarang kita tengok hadis yang di bawah itu diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam. Kata Nabi, ketika mana Allah menciptakan Adam, atasa, lalu Adam pun terbersin. Adam pun bersin. Fa'alhamahu rabbuhu an qala alhamdulillah. Maka Allah mengilhamkan kepada Adam AS untuk mengatakan alhamdulillah. Sebab itu para ulama menyebutkan ucapan pertama yang terpacul daripada mulut Adam AS, ucapan yang pertama sekali adalah ucapan alhamdulillah. Ucapan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Allah takdirkan dia terbersin, lalu dia pun sebut alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Faqala lahu rabbuh. Maka Allah Ta'ala membalasnya, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Falidzalik sabaqat rahmatuhu ghadabah. Sebab itulah rahmahnya mendahului daripada kemurkaannya. Okey, baik, kita tahu pengajaran. Rahmah Allah Ta'ala adalah kasih sayangnya kepada semua makhluk tanpa membezakan hamba yang beriman ataupun tidak. Yang ni kita bincang hadis tadi tu. Okey, Allah turunkan 1% saja, semua makhluk dapat. Kita duduk dalam kasih sayang Allah ni sampai kita merasakan tak ada Tuhan. Macam tu bezanya. Sebab apa? Kalau manusia, dia beri pada seseorang, dia nak orang tahu yang dia dapat tu daripada dia. Awak kena tahu awak hidup ni sebab saya. Awak kena tahu awak dapat sambung belajar ni sebab saya. Manusia sifat macam tu. Tapi Allah Ta'ala punya rahmah dia, kita dapat nikmat sampai kita tak rasa pun, ni datang daripada Allah. Punya Allah kasih pada kita. Beri tak berkira pun. Allah beri tak berkira pun. Kalau kita beri pada orang, kita berkira-kira sebab kita nak orang kenang kita. Kita nak orang sebut kebaikan kita supaya dikenang-kenang, disebut-sebut. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Kita dapat nikmat sampai kita lupa pada dia. Punya banyak nikmat Allah beri sampai kita lupa.
Tapi kita tak tahu pun. Okey. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, satu daripada 100 bahagian rahmat Allah diturunkan ke bumi yang menyebabkan manusia saling berkasih sayang. Haiwan pun mengasihi anaknya dan sebagainya. Ini pun kita bincang tadi. Dan yang ketiga, mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang dalam Islam. Kerana semua itu akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Dia sampai satu tahap, ibu-ibu, setiap amalan yang kita buat bukan untuk Allah Ta'ala. Setiap amalan yang kita buat adalah untuk kita dan kebaikan diri kita. Semisal macam ibadah puasa. Kita dapat ibadah puasa ni macam satu beban, macam satu kesusahan. Tapi sebenarnya benda tu bukan untuk Allah Ta'ala. Sebab biasanya manusia kalau nak buat sesuatu, mesti dia ada keuntungan pada dirinya sendiri, kepentingan pada dirinya. Tapi tidak pada Allah. Bila Allah perintahkan kepada kita dengan sesuatu hukum ataupun sesuatu ibadah, semua yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita, dikembalikan itu kepada kita. Pertama, kalau kita melakukan ibadah, kita ambil contoh puasa. Ibadah yang kita buat, kita yang dapat. Pahala tu kita dapat, Allah tak ada apa-apa pun. Sebab Allah Ta'ala tu kekal dengan sifat kemuliaan dia. Tak berkurangan kelemahan dia, tak berkurangan kemuliaan dia. Bila kita melakukan ibadah, kembali pahala ibadah tu kepada kita. Bahkan ganjaran dia lebih besar. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi SAW, Allah sebut, siapa yang berpuasa untuk aku, ikhlas kerana aku, maka aku berikan kepadanya pahala yang khusus untuk dia. Allah jamin pahala khusus untuk dia. Dan ganjaran pahala itu tidak disebutkan. Maka para ulama menyebutkan ganjaran pahala di sisi Allah pada orang berpuasa itu adalah pahala yang tiada had dan tiada batas. Okay, Allah nak beri macam mana, terpulang kepada Allah. Tapi yang dijamin oleh Nabi, wa farhatan hina yulqa rabbah. Kamu puasa, kamu dijamin, dikonfirm puasa tu kamu akan happy bila jumpa dengan Tuhan kamu. Kamu akan tengok ganjaran puasa tu semuanya bersifat surprise. Semuanya itu akan menggembirakan kamu. Kedua, orang yang berpuasa itu untuk diri dia. Kebaikan tu bukan untuk Allah Ta'ala. Tadi pahala. Yang kedua dari sudut kesihatan. Lagi kita puasa, lagi kita sihat tubuh kita. Lagi kita puasa, lagi ringan tubuh badan kita. Lagi kita puasa, lagi dapat berkurangan penyakit-penyakit kita. Bukankah itu rahmah? Bukankah itu rahmah? Kalau manusia macam mana kita buat ketaatan kepada seorang tokoh, seorang pemimpin? Semua untuk kepentingan pemimpin, bukan untuk kepentingan orang yang dipimpin tu. Tak dapat apa-apa pun. Bahkan menyusahkan, bahkan menyulitkan, tetapi tidak pada Allah Ta'ala. Semua yang Allah letakkan, perkara-perkara, hukum hakam, ibadah-ibadah, semuanya ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita solat, tengok macam kenapalah saya kena solat, orang lain tak payah solat. Rupanya pada solat itu Allah nak ajar pada orang mukmin, di situnya ada disiplin pada diri kita. Kita latih diri kita untuk jadi orang yang berdisiplin. Siapa yang berdisiplin, mesti orang yang berjaya. Sebab itu disebutkan, siapa yang solat, pasti berjaya. Kan? Qad aflahal mu'minun, kan Allah sebut. Alladzina hum an salatihim khashi'un. Orang mukmin yang berjaya itu, orang yang solatnya dalam keadaan khusyuk. Dia solat, dia dapat title daripada Allah, berjaya. Sebab apa? Dalam solat adanya disiplin, dalam solat adanya diajar amanah, dalam solat diajarnya sabar. Semua elemen-elemen tu adalah elemen-elemen yang mendidik manusia untuk jadi berjaya. Semuanya. Dan itu adalah rahmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan ketaatan bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Semuanya 100% dikembalikan kepada kita. Jelas ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan soalan ke? Ustaz, berkenaan dengan puasa ni kan Ustaz, kalau kita tengok macam solat, Allah ada beritahulah apa ganjaran dia kan. Tapi kalau puasa ni, dia terpulang kepada Allah untuk menentukan. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala ibadah puasa Ustaz. Kan? Pencerahan Betul. Kalau ikutkan, bila Allah sebut macam tu,
Ganjaran solat kita tahu pahala dia. Ganjaran bacaan Quran kita tahu pahala dia. Saya sebutkan dulu kan. Siapa yang baca Quran satu juzuk je, juzuk pertama saja. Ganjaran dia bila Nabi kata siapa yang baca Quran satu huruf 10 hasanah. Ada orang kira berapa huruf di dalam juzuk pertama. Siapa yang baca satu juzuk saja, maka dia dapat macam-macam ganjaran. Apa ganjaran dia? Kita tak bincang lagi. Siapa yang baca juzuk pertama Al-Baqarah sahaja ada ganjaran dia. Bacaan Baqarah saja ada ganjaran dia. Tapi siapa yang baca satu juzuk Al-Baqarah tu, maka dia dapat satu pahala sahaja, iaitu dalam kiraan 7 juta 400,000 ganjaran pahala. Baru pahala membaca. Belum bacaan Al-Baqarah. Kita baca hadis Nabi. Siapa yang baca Al-Baqarah, siapa yang baca surah Ali Imran, maka dia diberikan kegelapan. Dia diberikan cahaya, macam-macam lah dijamin oleh Allah Ta'ala. Siapa yang baca 2 ayat daripada Al-Baqarah tu, Allah berikan kecukupan. Siapa yang baca 1 ayat daripada Al-Baqarah tu, Allah berikan ganjaran syurga. Banyak sangat ganjaran. Semua tu duduk dalam satu surah. Semuanya duduk dalam satu surah. Itu untuk bacaan Quran. Untuk orang yang solat macam tu juga, ditentukan pahala-pahala dia. Tapi untuk orang yang berpuasa, Allah tak berikan ganjaran. Allah tak sebutkan ganjaran. Sebab Allah nak tunjukkan pahala dia sangat-sangat besar. Kenapa sangat besar? Dulu kita dah bincang dalam bab puasa, beza ibadah puasa tak sama dengan ibadah lain. Ibadah lain kita buat baru dikira sebagai ibadah. Saya baca Quran baru disebut membaca Quran. Saya ambil wuduk dan solat baru disebut saya solat. Saya pergi Mekah baru disebut saya haji dan umrah. Tapi bagi mereka yang berpuasa, dia tak buat apa-apa pun. Dia tak buat apa-apa. Tapi sebenarnya dia sedang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka itulah namanya puasa. Di rumah kita ada makanan, saya tak makan, itulah namanya puasa. Di rumah saya ada minuman, tapi saya tak minum kerana saya buat kerana Allah, itulah namanya puasa. Di rumah kita ada pasangan, tapi kita tinggalkan pasangan kita kerana Allah Ta'ala, maka itulah namanya puasa. Itu membezakan kenapa ganjaran ibadah tu tak sama ibadah puasa dengan yang lain. Sebab pelaksanaan ibadah puasa itu berbeza. Dia bukan melakukan, tetapi dia meninggalkan keinginan dia kerana Allah. Maka ganjaran dia special. Dan dijamin pahala itu pahala yang pasti kamu happy. Kita selalu baca kan, farhatan hina yuftir wa farhatan hina yulqa rabbah. Orang berpuasa ni farhatan, dia akan dapat 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka di dunia dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat. Okay? Allah jamin dia dapat keseronokan. Dia tengok catatan amal puasa dia, pasti dia happy. Pasti dia akan gembira. Sebab ganjaran itu lebih daripada jangkauan dia. Sebab bayangkan, kalau saya sebut tadi, orang baca Quran yang Nabi sebut dah, dia dapat pahala 1 huruf 10 hasanah, kita dah boleh calculate. Itu pun kita dengar, betul ke 1 juzuk saya baca, saya dapat 7 juta pahala ni? Kita dah boleh calculate bilangan dia. Sudah tentu ibadah puasa yang tak disebut macam tu, ganjaran dia lebih daripada tu. Ganjaran dia lebih daripada yang kita bayangkan. Kita bayangkan, entah-entah saya masuk syurga tanpa hisap kot, contohnya. Sebabkan saya puasa ikhlas kerana Allah ni, saya tak kisahlah apa orang nak kata, saya puasa kerana Allah ni, saya tinggalkan syahwat saya, Allah nak masuk saya dalam syurga tanpa hisap. Kita rasa tu dah paling best. Tapi dijamin oleh Nabi, kamu jumpa dengan Tuhan kamu, kamu akan dapat ganjaran yang lebih menggembirakan kamu. Maksudnya lebih daripada jangkauan kita, lebih daripada bayangan kita. Dan itu dijamin sendiri oleh baginda Nabi SAW. Okey. Kak Intan sampai cakap orang putih saya tak tahu dah. Okey. Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Okey. Okey, silakan Cik Ha. Gini, apa Ustaz kata saat ni kan kita mengaji Quran ni, kita niat nak mengaji sejuzuk sehari. Tapi dah kita sambil sekarang duk belajar sebutan makrak huruf tajwid ni yang sifat huruf. Jadi
sekiranya kita mengaji tu sejuzuk sehari tu bacaan kita tu sambil belajar tu molek kau gitu. Okey, Tersilap. baik. Terima kasih. Soalan yang sangat baik. Perkara ini sendiri disebutkan oleh Aisyah yang meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi sini sebut al-mahiru bil Quran. Siapa yang mahir baca Quran ni ma'al kiramil bararah. Dia akan duduk bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Siapa yang pandai baca Quran dan dia baca Quran, dia akan duduk bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Dapat ganjaran besar di hari akhirat. Tetapi siapa yang membaca Quran dalam keadaan wayata tak, dalam keadaan dia tergagap-gagap. Kita baca Quran boleh dah, cuma mungkin tergelincir makhraj huruf, sifat huruf tu kita tergelincir. Tajwid tu tak apa ni. Kita tak tergagap-gagap, tapi kita kekurangan dari sudut tu. Maka Nabi kata apa? Lahu ajran. Bagi dia ada 2 ganjaran pahala. Satu, pahala baca Quran tetap dapat. Dan satu lagi, pahala dia belajar Al-Quran. Kalau Cik Ha kata saya ni bawa belajar tajwid Ustaz, bawa belajar makhraj huruf ni. Kalau Cik Ha dah baca 1 juzuk, kalau tadi 7 juta pahalanya, dapat 14 juta Cik Ha. Bolehlah share-share dengan kami ni, banyak dapat tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Memang sedang belajar lah sini, ada kelas imam masjid sini pun buat kelas tajwid, ustazah sini pun buat gitu juga. Alhamdulillah. Jadi huruf ni kan kita dulu duk baca ikut dia je. Betul. Untuk guru lah ni tak tahu dia lah kha, dia kena gelegok dia tekuk. Acha kena dah payuhnya lah tu. Masya-Allah. Tak apa, jangan jadikan kesusahan tu sebagai beban lah. Maksudnya kita baca. Jadi dengan hadis Nabi tu kita faham. Nabi suruh kita belajar, dalam masa sama Nabi juga suruh kita membaca. Sebab belajar ni tanpa praktis, dia memang tak boleh menjadikan kita mahir. Betul tak? Kalau saya belajar je tapi saya tak praktis membaca, memang kita takkan mahir. Pahala tu boleh, tak boleh share. Yalah sebab tu dah Cik Ha dah dia kata latih baca. Kalau tunggu minggu depan pula kelas Quran ustaz ajar pula. Lepas tu kita duduk gantung situ tu kata baca sendirilah sejus hari latih baca ulai derah sore tu mau. Gitu. Sambil belajar. Boleh kan? Boleh, sangat boleh. Bahkan kadang-kadang kita tak membaca Quran tapi kita mendengar bacaan Quran pun kita akan mendapat pahala dan kebaikan pada bacaan tersebut. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut fa idza qara'tal Quran, bila kamu dengar apabila ada orang membaca Quran fastami'ulah wa ansitu, kamu dengar dan kamu diam. Sebab bila dengar bacaan Quran, kita dengar, orang baca Quran kita dengar dan kita diam, di situ adanya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentulah pahala kita dengar tu tak sama dengan pahala kita baca kan. Tapi paling tidak semuanya itu duduk dalam suasana berpahala. Ada pahala-pahala yang Allah Ta'ala akan berikan ganjaran. Dan bila kita dengar, betul ke macam tu? Betul lah. Dan itulah namanya rahmah. Yang kita tak sangka, ni pun jadi pahala. Ya, yang itu pun jadi pahala. Oh, buat macam ni pun jadi pahala. Ya, buat macam ni pun dapat pahala. Yang kita tak boleh jangka. Rasa macam tak buat apa-apa pun, tapi dapat pahala-pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, janganlah putus asa daripada rahmat Allah tu. Sebab kalau kita belajar, kita akan tengok, ya Allah betapa luas dan betapa banyaknya rahmah dia. Kenapa kita perlu putus asa? Sebab Allah Ta'ala tak pernah putus asa dengan pengampunan kepada hamba dia. Tak pernah jemu untuk berikan pengampunan. Tapi sampai kita putus asa daripada rahmat Allah. Agama ni agama yang sentiasa berikan peluang dan agama yang sentiasa memberikan harapan. Peluang berkali-kali Allah bagi, harapan berkali-kali Allah beri pada kita tanpa jemu. Harapan dan peluang. Okey, peluang dan harapan tu sentiasa. Ya, lepas tu dah kita pun baca tu tak baca lah maksud tafsir dia tu. Kadang-kadang ustaz kata kena baca je lah maksud bacaan kita tu. Tapi dah niat kita nak belajar makhraj dengan tajwid tadi kat kita tak baca lah maksud tepi. Tapi tak apalah Cik Ha, Cik Ha boleh baca. Nak baca dulu, nanti ada rezeki baca tafsir dulu. Memang sukarlah kalau semua benda kita nak buat sekali jalan kan. Tapi kita mengikutlah kepada kemampuan-kemampuan kita. Ada waktu kita boleh baca tafsir, kita bacalah. Tengok terjemahan dulu pun tak apa. Ada waktu kita nak baca Quran, kita bacalah. Ada waktu kita nak belajar Quran, belajarlah. Ikutlah kepada kemampuan kita, keadaan dan situasi kita.
Okey. Ya memanglah kita baca saja habis belakang tu bacalah. Baca tengok ayat-ayat baca juga. Maksud tu. Cuma nak fokusnya nak tajwid nak betul sebutan huruf tadilah. Betul. Assalamualaikum Okey. Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz soalan Cik Ha pagi ni lama dah nak tanya. Okey, boleh tak apa. Okey, silakan Bunda Nurlia. Ustaz, adakah Bismillah tu ayat Al-Quran, walaupun kita tak pegang Al-Quran, tapi setiap kali kita buat, setiap kali kita nak buat benda, sesuatu benda, kita membaca Bismillah. Adakah itu ganjaran seperti kita baca Al-Quran? Okey. Baik, okey. Pertama, perkataan Bismillahirrahmanirrahim tu memang adalah perkataan dalam Quran. Cumanya waktu kita melakukan apa-apa aktiviti dan kita buat apa-apa aktiviti dengan ucapan Bismillah, kita baca basmalah ni Bismillah, dia bukan dicatat dengan pahala bacaan Quran, melainkan kita memang berniat nak baca Quran lah. Sebab kalau kita dalam Quran, perkataan Bismillahirrahmanirrahim tu pertama, dia termasuk dalam ayat surah Fatihah dan disebutkan di pertengahan surah, saya tak ingat surah mana, tapi dia duduk di tengah-tengah tu. Cumanya kalau ibu ikut saya punya kuliah pada perbincangan kisah Nabi Nuh AS dalam bacaan kitab Sahih Para Anbiya, kita baca dalam kuliah hari Selasa tu, kita dah sampai dah ke ayat yang mana Nabi Nuh AS dia membaca pada pelayaran, dia nak mulakan pelayaran kapal dia tu, Allah rakamkan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dia nak berlayar tu dia baca, dengan nama Allah aku berlayar dan aku akan berlabuh nanti. Kerana dia memulakan perjalanan dengan nama Allah, maka Allah memberikan kepadanya limpahan rahmah dan limpahan barakah. Jadi dia merangkumi pada seluruh perbuatan-perbuatan kita. Apa sahaja yang saya buat, yang saya dahului dengan Bismillah, maka semua perbuatan itu akan dilindungi dengan rahmah dan juga berkat daripada Allah Ta'ala. Semuanya. Okay? Dan kita bincang dalam kisah Nabi Nuh tu, macam mana dalam perjalanan dia tu Allah berikan dia keselamatan, perlindungan, berkat kat situ. Okay? Dan selepas dia dah berhenti, dia dah berlabuh dah, kapalnya tu duduk di atas Jabal Jud pun Allah berikan keberkatan. Dan tempias berkat tu bukan pada Nabi Nuh dan juga penumpang-penumpang kapal Nabi Nuh, tetapi kepada generasi umat selepas generasi umat Nabi Nuh AS. Nampak berkat. Maksudnya kalau kita baca Bismillah dalam perbuatan kita, jangan kata pahala tu dapat pahala macam membaca Quran, tapi ganjaran tu lebih besar lagi. Semua aktiviti yang kita lakukan yang didahului dengan Bismillah, semuanya dilindungi, semuanya diberikan rahmah dan semuanya diberikan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak happy ke kalau ada seorang penguasa, dia kata dengan kita, awak buat apa saja yang awak nak buat, awak ingat, saya jamin. Contohlah, kita jumpa dengan seorang yang berhormat. Tak tahulah dalam ni ada yang berhormat ke tidak. Kalau ada lah, kita bawa satu projek jumpa yang berhormat ni, kita kerja kat dia, kita kata, yang berhormat, saya ni ada macam-macam hajat ni. Boleh tak yang berhormat bantu saya? Boleh tak yang berhormat ni perkenankan permintaan saya ni? Ini saya nak bentangkan kata kerja. Yang berhormat sibuk. Yang berhormat kata macam ni, Hajar keluar je daripada pintu bilik saya, satu je Hajar ingat, semua yang Hajar buat, semuanya saya jamin. Semua yang Hajar buat, semuanya kira settle dah. Apa kita rasa? Kita rasa macam, macam ada satu backup, orang kata kabel besar kan. Ada orang yang memberikan satu jaminan kepada kita. Begitulah dengan setiap manusia yang beriman. Dia mulakan dengan perkataan Bismillah dalam semua perbuatan dia. Jangan kata berpahala ucapan tu. Apa yang dia buat, Allah jamin dengan rahmah dan Allah jamin dengan keberkatan. Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, satu lagi soalan tapi luar daripada topik. Yang buat dialisis ni pada bulan puasa batal ke Ustaz? Dialisis dalam bulan puasa tak membatalkan. Tak membatalkan. Cumanya kalau ada orang yang ambil injection diet tu, saya tak ingatlah apa istilah dia. Mungkin ada doktor-doktor sini boleh sebutlah. Injection diet kan, yang memberikan tenaga pada tubuh dia. Yang itu membatalkan.
Okay? Ataupun kalau dialisis itu memudaratkan dan sebagainya, ada hukum yang lain lah. Tapi mungkin Bonda Nolia boleh semak, type saja dialisis Jabatan Mufti Wilayah. Rasanya ada huraian hukum di website Jabatan Mufti Wilayah berkaitan tentang hukum dialisis. Rasanya ada. Tak silap saya. Nanti Kasih boleh Ustaz. semak sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang dialisis tu Lepas diberi tu nak tanya, kesembuhan. nak sambung pula Ustaz. Cabut gigi macam mana dalam puasa? Tak ada masalah, cabut gigi tak ada masalah. Oh, ingat Tak ada tak masalah. tadi. Boleh je cabut gigi. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Saadia ada. Saya hilang suara, sakit saya sini ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhannya. Kita doakan Dr. Saadia sembuh ada suara balik. Adakah ini kafarah atas dosa-dosa saya atau saya mendapat pahala jika bersabar seperti okey. Baik, terima kasih Dr. Saadia. Ni kena dengan situasi doktor lah. Baik, sekarang ni kalau kita perhatikan dari satu sudut, dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan macam-macam hadis berkaitan tentang orang yang sakit. Ada banyak hadis. Hadis yang pertama dari riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi jamin. Siapa yang kata, ni hadis qudsi, yang mana kata Nabi SAW, Allah sendiri menyebutkan, siapa hamba yang Allah uji dia dengan satu ujian, tak kisahlah sakit gigi ke apa sahaja, ataupun hilang suara ke, ataupun sakit ke, lalu dia tidak mengeluh, dia tak keluh kesah, Allah akan jamin dua perkara. Pertama, iaitu Nabi sebut Allah Ta'ala menjamin, yang pertama, Allah akan gantikan kepadanya lahman khairan min lamih wa daman khairan min damih. Allah gantikan daging yang baru yang lebih baik dan darah yang baru, darah yang lebih baik. Pada ayat itu nak menunjukkan kepada kita siapa yang sakit tak keluh kesah. Yang pertama, Allah jamin kesembuhan. Itu maksud digantikan daging baru, digantikan darah baru, darah dan daging yang lebih baik. Allah beri kesembuhan. Dalam bahasa psikologi, siapa yang sakit dia positif. Kan, dia positif, dia ada mindset positif. Orang kena kanser, kita tengok ramai ada cancer fighter dekat luar sana. Ramai yang keluar daripada kesakitan lalu sembuh. Sebab apa? Dia ada mindset positif. Jadi siapa yang positif tak keluh kesah ni, Allah jamin kesembuhan. Kedua, Allah jamin iaitu dia diberikan kekuatan dalaman, iaitu ketabahan. Bila kita dah tempuh satu ujian, kali kedua datang ujian yang sama, kita lebih tenang. Sebab apa? Kita dah pernah hadapi dah ujian tu. Yang itu kelebihan bagi orang yang sabar dengan ujian. Okey, dalam hadis yang lain pula, Nabi menyebutkan, ma yusiba ibnu Adam illa wasabin wala nasabin wala adha. Apa lagi? Wala ghammin hatta yushakuha asyawkah. Kata Nabi SAW, tidak ditimpa kepada seorang anak Adam itu sama ada dia penat, sama ada dia sakit, sama ada dia ni diganggu, sama ada dia ni resah, gundah gulana saja. Dia runsing-runsing seorang-seorang pun. Kata Nabi SAW, sampailah tahap dia ni tercucuk dengan cucukan duri. Maksudnya, apa sahaja yang berlaku pada dia, benda yang dia tak suka. Sama ada benda tu besar ke benda kecil, runsing-runsing ke, gelisah-gelisah ke, apa sahaja. Kata Nabi SAW, semuanya itu adalah kafaratan minal khataya. Semuanya adalah menggugurkan dosa-dosanya. Pengguguran dosa-dosa yang lalu. Kalau tengok dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW menyebutkan, siapa yang diuji dengan diambil kedua-dua kecintaannya, habibatai, kata Nabi. Dalam hadis itu merujuk kepada orang yang Allah butakan mata. Dia celik, tiba-tiba buta. Tapi dalam maksud yang umum, siapa yang Allah angkat nikmat dia. Dulu dia ada nikmat, lalu Allah angkat dia. Dulu sihat, sekarang sakit. Dulu dia muda, sekarang dia dah tua dah. Dulu lutut dia kuat, sekarang lutut dia dah lemah dah. Siapa saja yang dia dapat nikmat, lalu dia angkat nikmat tu. Kata Nabi, fasabar, lalu dia pun sabar. Maka Allah gantikannya dengan al-jannah. Allah gantikan dengan ganjaran syurga. Allah gantikan dengan ganjaran syurga. Ini antara hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang sakit. Dia bukan sekadar dapat pengampunannya. Dia dapat jaminan syurga kalau dia sabar. Dia dapat kesembuhan dan dia dapat jiwa yang tabah, jiwa yang sabar. Dan dia dapat pengalaman untuk dia kekal tenang pada ujian-ujian yang mendatang. Ini antaralah
pelajaran dan pengajaran di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Mudah-mudahan menjawab ya Dr. Saadia. Okey, saya rasa saya pun dah terlebih waktu, jadi saya serahkanlah pada Kak Adi Irma supaya kita dapatlah menutup majlis kita. Wallahu taala. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzaman atas kongsian ilmu dan pencerahan dalam pengajian hadis kursi yang merupakan firman-firman Allah. Semoga kita peroleh manfaat, kefahaman, ilmu kepada Allah lalu menjadikan kita seorang hamba yang taat dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan buat barisan pengurusan Gemenur Iman yang bermujahadah demi penganjuran kuliah-kuliah di platform Google Meet Gemenur Iman dan di platform ulang siar seperti di YouTube Gemenur Iman bagi memastikan rakaman dapat disediakan sebagai ulang kaji atau ulang tonton bagi para jemaah sekalian. Tak dilupakan juga paling saya hargai dan alu-alukan atas istiqamahnya. Jazakumullahu khairan katira buat jemaah pencinta ilmu dan penginfak di Gemenur Iman, pilihan Allah sekalian. Saya mengharapkan agar kita semua masih terpilih untuk mengimarahkan kuliah asar pada petang ini, pengajian berkitab Qalbun Salim bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil pada 5.15 petang nanti. Dalam kesempatan ini saya ingin mewawarkan pengisian kuliah sepanjang bulan Barakah bulan Syakban ini, iaitu kuliah maghrib, puasa dan forum pada hari Sabtu 8.5 bersamaan 24 hari bulan 2 bersama Ustaz Abdul Hadi bin Johari dan forum pada 9 Mac 2024 dan juga pada setiap Rabu bermula daripada 21 Februari sehingga 6 Mac di kuliah Isyak bersama Ustazah Afzan binti Abdul Manak, daurah dan juga pada daurah puasa dan juga ada daurah puasa bersama Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran pada hari Selasa 27 Februari 8.15 hingga 9.30 malam, hari Isnin 4 Mac dan sesi yang terakhir keempat pada hari Selasa. Dijemput para hadirin untuk mengimarahkan kuliah-kuliah dan daurah-daurah serta forum yang disediakan itu sebagai pengisian rohani kita bagi menyediakan kita untuk menyambut Ramadan dengan ibadah yang terbaik hasil dari mengamalkan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Rujuk jadual kuliah daurah forum dan pada sepanjang Syakban ini di grup WhatsApp Gemenur Iman, channel JNI, Telegram, Facebook dan boleh juga bertanya terus kepada AJK. Saya Adi Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak takbir urus memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dalam menguruskan atau mengacarakan halaqah ilmu ini. Bagi menangguhkan majlis kita yang penuh barakah ini, saya sekali lagi dengan penuh rasa hormat mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul As sebagai penutup kuliah kita pada pagi ini. Sehingga bertemu lagi, saya akhiri kalam dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.